Okey, seterusnya ialah muka surat 59. Tajuk subtopik dia adalah respirasi sel dan fotosintesis. Jadi selepas awak belajar tajuk ni, saya harap awak faham dan boleh bezakan apa dia respirasi sel dan apa dia fotosintesis. Di mana berlaku respirasi sel dan di mana berlaku fotosintesis. Jadi perenggan yang pertama, apakah respirasi? Respirasi terbahagi kepada respirasi luar. Ini bila kita bernafas lah, macam sekarang. Kita bernafas kan? Yang itu ialah respirasi luar. Nama lain dia selalu kita kenal sebagai pernafasan ya. Dan respirasi dalam. Ini respirasi peringkat sel. Jadi sel, kan kita ada banyak sel. Dalam badan kita ada berjuta-juta sel. Jadi setiap sel tu dia menjalani proses respirasi dalam ataupun kita panggil respirasi sel. Okey, pernafasan merupakan pertukaran gas antara organisma dengan persekitarannya. Jadi ini yang ayat pernafasan ni merupakan pertukaran gas antara organisma dengan persekitarannya ni. Inilah respirasi luar. Ini dia cerita pasal yang kita bernafas ni, ya. Kita ambil oksigen, sebab itu dia kata pertukaran gas. Kita ambil oksigen, kita keluarkan karbon dioksida. Oksigen kita dapat daripada mana? Biasanya daripada proses fotosintesis. Jadi kita tukar gas dengan organisma dan persekitarannya. Manakala respirasi sel pula ialah proses pengoksidaan dan penguraian glukosa yang berlaku di dalam sel hidup untuk membebaskan tenaga. Jadi dalam sel kita yang beribu-ribu ni, ada satu lagi tindak balas ya. Dia panggil proses pengoksidaan dan penguraian glukosa. Glukosa ni gula ringkas lah. Kita ambil glukosa dan kita uraikan. Dan kita ambil oksigen tadi kan. Kita bernafas melalui hidung kan. Nanti oksigen tu diterima oleh sel. Jadi sel kita buat dua kerja lah. Satu proses pengoksidaan, satu lagi dia buat penguraian glukosa. Okey. Seterusnya, perenggan yang kedua, respirasi sel, ialah proses penguraian makanan untuk membebaskan tenaga. Jadi buku ni dia khususkan satu kerja sel, iaitu proses menguraikan makanan. Ya. Kenapa kita uraikan makanan tu? Sebab kita nak dapatkan tenaga. Jadi masa kita membuat proses penguraian makanan tu, kita bebaskan tenaga. Tenaga yang dibebaskan akan digunakan untuk semua proses hidup yang berlaku dalam badan. Jadi setiap sel kita yang ada beribu-ribu sel tu, dia akan melakukan proses respirasi sel ni lah. Jadi proses respirasi sel memerlukan oksigen dan glukosa untuk menghasilkan tenaga, karbon dioksida dan air. Jadi glukosa ni kita dapat daripada makanan kita lah. Oksigen daripada kita bernafas. Dah kita guna dua-dua ni, nanti kita akan dapat karbon dioksida. Kita hembus, ni kita keluarkan karbon dioksida. Nanti kita keluarkan uap air dengan air kan. Dan kita akan dapat tenaga. Ini yang kita nak ni, tenaga ni ya. Okey, itu ialah proses respirasi sel. Oksigen yang kita dapat ni sebenarnya datang daripada proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis ni akan bekal ke oksigen kat kita. Jadi itu sebabnya dalam buku ni dia bagi tajuk yang seterusnya ialah fotosintesis. Di mana fotosintesis ni berlaku dalam tumbuhan. Tumbuhan hijau dia sintesis makanan sendiri melalui fotosintesis. Kita kena ambil makanan daripada sumber lain, tetapi tumbuhan makanan dia ialah melalui proses yang dibuat sendiri, iaitu fotosintesis. Jadi makanan yang dibuat oleh tumbuhan iaitu glukosa. Jadi yang ni yang kita dapat ni daripada tumbuhan ya, yang ini. Jadi kita dapat dua-dua daripada tumbuhan. Glukosa kita dapat daripada tumbuhan, oksigen pun kita dapat daripada tumbuhan. Makanan yang dibuat oleh tumbuhan iaitu glukosa, kemudiannya disimpan dalam bentuk kanji.
Kehadiran kanji dalam daun menunjukkan proses fotosintesis telah berlaku. Jadi apakah keperluan untuk proses fotosintesis? Yang ini yang penting, ya. Cahaya matahari, karbon dioksida, air, klorofil. Kalau tak ada ni empat ni, tidak boleh berlaku fotosintesis. Jadi seterusnya ialah ujian kehadiran kanji. Okey, untuk yang ini nanti cikgu akan tunjukkan satu video. Jadi awak tengok video tersebut melalui YouTube cikgu, ya. Jadi untuk hari ni kita tahu apa? Ringkasannya, kita tahu proses respirasi. Dan kita tahu juga proses fotosintesis. Jadi respirasi ni ada dua jenis. Satu respirasi sel, satu lagi respirasi luar, iaitu pernafasan. Dan proses respirasi sel kita berkait dengan proses fotosintesis, di mana fotosintesis tu akan menghasilkan glukosa yang disimpan dalam bentuk kanji. Kemudian fotosintesis juga menghasilkan oksigen, dan glukosa dengan oksigen inilah yang kita guna dalam sel badan kita untuk menghasilkan karbon dioksida. Kita bagi balik pada tumbuhan karbon dioksida. Kita ambil daripada dia glukosa dengan oksigen, kita bagi balik pada dia karbon dioksida, air dan kita guna tenaga. Tenaga yang ada tu kita guna. Okey, itu saja untuk kali ni. Lepas ni kamu tengok video tentang ujian kehadiran kanji, ya.